Cinta sate, ayam perut lembu kambing. Tak lah. Ambil buat malu je lah, Pak. Malu tak? Hari ni kita nak cerita pasal Subaru BRZ tahun 2022. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe dan jangan skip iklan. Yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita pasal Subaru BRZ 2021. Minggu lepas kami ada upload satu video ni, Toyota 86 milik Irwan Musa. Dalam video tu rupa-rupanya ramai juga yang tak tahu Toyota 86 tu sebenarnya satu family dengan Subaru BRZ. Itulah asal Toyota 86. Jadi bila ramai-ramai yang tanya tu, kami kena explain lah. Sebenarnya Toyota dan Subaru bekerjasama dalam satu grup. Okey, since 20 tahun lepas, Toyota ni dia banyak beli saham dalam Subaru dan dia antara majority shareholder dalam Subaru. Alright, kenapa sebuah syarikat yang besar perlu membeli saham di sebuah syarikat yang kecil? Sebab dalam perniagaan global ni, untuk membuat sebuah kereta bukannya murah. Jadi bila kita ada technical partner, ada rakan yang bagus dalam sesuatu bidang, ia satu kelebihan. Contohnya, Toyota memang terkenal membuat kereta yang reliability, yang tahan lasak dan tahan lama, dan Toyota juga terror membuat enjin-enjin hybrid. Tetapi Subaru terror membuat enjin-enjin boxer, dan juga Subaru ni memang kita tahu dia sangat pakar dalam membuat kereta dengan transmisi all-wheel drive atau four-wheel drive. Dan seperti yang kita tahu, pada 2012 Toyota dan Subaru menghasilkan Toyota 86, dan selepas 8-9 tahun masuk tahun ni, memang model ni tak dapat tidak dia perlu digantilah. Okey, untuk menggantikan model yang niche macam ni sebenarnya agak mengejutkan juga, sebab dia develop satu lagi model baru, totally new redesign. Jadi model ni akan bermula di Subaru terlebih dahulu, sebab dia dah dilancarkan, dah di-announce ujung tahun lepas macam tu lah. So dia akan jadi model 2022. Di setengah negara dia akan masuk pada tahun ni lah, dia kenali sebagai model 2021. Okey, apa sebenarnya Subaru BRZ dan 86 ni? Macam ni, Toyota dan Subaru nak gantikan model 86 dan BRZ sekarang, tapi mereka nak kekalkan konsep yang sama, iaitu sebuah sports car yang murah, yang basic, yang power seadanya, pacuan roda belakang, dan juga ia mesti seronok dipandu. Jadi untuk memperbaiki sebuah model sedia ada kepada sebuah model baru biasanya lebih senang. Sebelum model 2022 ni dipertontonkan bulan lepas, ramai yang beranggapan, ramai yang berteori bahawa dia model baru ni akan menggunakan platform Toyota yang baru, iaitu TNGA, Toyota New Global Architecture Platform. Sebaliknya, Subaru menggunakan platform mereka sendiri, iaitu Subaru Global Platform. Mana lagi best antara platform Subaru dengan platform Toyota? Menurut Subaru, chassis baru ni dia punya kejituan, ketegaran chassis tu 50% lebih baik berbanding model sebelumnya. Fokus utama kereta ni, macam kita tahulah, dia nak bagi sedap untuk handling, untuk enjoy driving. Jadi untuk bahagian depan, chassis bahagian depan tu, ketegaran, kejituan, kekuatan chassis tu dipertingkatkan sebanyak 60%. Itu memberi peluang bila orang nak masuk corner, contohnya, dia boleh masuk corner dengan lebih cepat dan exit corner dengan lebih pantas. 60% lebih kuat, tuan-tuan. Secara keseluruhannya, chassis kereta ni sekitar 1.3 tan. Alright, sebab dia ada transmission manual dan juga automatic. Jadi yang manual tu dia ringan sikit, dalam 1200 kilo lebih, dan auto tu dalam 1300 lebih. So average ni lebih kurang dalam 1.3 tan lah. Dari segi dimension, yang model baru ni sebenarnya 30mm lebih panjang, tetapi dia 10mm lebih rendah, dan dia punya wheelbase tu 5mm lebih panjang daripada model lama. Untuk suspensi, dia mengekalkan dia punya resepi yang lama, sebab inilah DNA awal yang menghasilkan AE86 dan juga 86 dan juga BRZ. Dia pakai apa? Depan dia pakai suspension MacPherson, belakang dia pakai multi-link. Agak simple, tetapi dia menjanjikan pengendalian yang baik lah. Untuk suspensi ni tadi, bahagian depan dengan belakang, dia punya anti-roll bar tu dah dibesarkan dia punya diameter size tu lah.
depan dan juga belakang. Apa lagi? Yang bahagian belakang, tayar bahagian belakang tu dia dah lebarkan sikit. In fact, dia punya suspension mounting tu dia dah strengthenkan, dia dah kuatkan suspension tu supaya chassis menjadi lebih tegap. Dan gabungan semua ini tadi menghasilkan Gabungan semua ini menghasilkan weight distribution yang sangat dinamik, iaitu menghampiri 50% depan, 50% belakang, dan inilah menjadi idaman pengeluar-pengeluar kereta sport di seluruh dunia. Ini yang menarik tentang enjin, sebab banyak spekulasi, banyak rumours kata sebelum ni model BRZ, model 86 akan datang dengan enjin turbo, tetapi malangnya tidak. Model baru ni didatangkan dengan enjin, sebenarnya enjin yang sama FA20, tapi dia tak keluar kod lagi lah yang baru. Kemungkinan dia akan keluar kod something like FA24, sebabnya enjin 2 liter yang asal tu dah dinaikkan sesarannya menjadi 2.4 liter. So, bila ada kenaikan sesaran, bermakna kenaikan kuasa lah. So, enjin yang baru ni dia menghasilkan 228 horsepower, 249 Nm torque. Itu bermakna 17% lebih tinggi berbanding dengan enjin yang lama. Macam mana dia dapatkan kuasa enjin ni? Alright, dia punya design dalam, contohnya dia punya piston dekat bahagian lejang tu dah dulu 86mm, sekarang 96mm. Dia punya compression ratio pun dulu 12.5 kepada 1, sekarang 13.5 kepada 1. Untuk transmisi, alhamdulillah Subaru mengekalkan sama juga configuration dengan transmisi yang lama, iaitu ada pilihan 6-speed manual dan juga 6-speed automatic. Kedua-dua transmission ni memang dia datang standard dengan Torsen limited slip differential. Okey, tapi untuk transmission manual dia ada satu fungsi tambahan yang dipanggil blick downshift control. Apa benda ni? Bagi pengguna manual, okey, kalau yang profesional bila dia nak drop gear masuk kat corner, biasanya dia boleh buat heel and two pada kereta manual. Maknanya dia punya kaki boleh tekan brake kat tengah, kaki kanan dia juga boleh tumit tu tekan minyak sikit, dan kaki kiri tekan clutch untuk tukar gear. Bila masuk corner, RPM tak turun. Jadi setiap kali dia turun nak masuk corner, macam tu lah. Tetapi untuk pemandu yang tidak profesional seperti Abang Beras, dia tidak boleh lah buat macam tu. Jadi Subaru bagi dia punya function ni. Jadi function ni dia membantu blip rev mesh dekat RPM. So bila kita tukar gear, automatik RPM tu akan melompat sendiri. Bila kita exit corner, RPM duduk dekat lebih tinggi. So kita tidak kehilangan kuasa. Reka betul, saya setuju. Memang bila kereta ni didedahkan, tak ramai yang komen-komen negatif lah. Sebenarnya okey, dia berjaya membawa revolusi kepada model lama. Kalau kita tengok daripada susunan lampu, bentuk tepi, belakang dia memang tak banyak berubah. Toyota dan Subaru dia cuba untuk mengekalkan DNA Subaru BRZ yang sekarang, 86 yang sekarang, kepada model baru supaya dia tak nampak lari sangat. But still nampak baru. Dia lebih evolusi berbanding revolusi. Kena faham tu. Apa komen korang pada reka bentuk dia? Komen dekat bawah tu. Okey, itulah saja tentang Subaru BRZ 2022. Sebelum terlupa, dalam komen yang sebelum ni pun ada kata, kenapa model baru 86 dengan BRZ tu tak sama dengan model 86 tahun 80-an, AE86 tu? Dia macam ni tuan-tuan. Teknologi berubah, begitu juga dengan regulasi dan juga banyak macam benda lah, peraturan keselamatan apa semua kan. Kalau dulu kita tengok kereta-kereta lama, tiang A dia kecil je, halus je, tapi kalau kereta yang sama dia hantar dekat NCAP sekarang, memang fail. Dan kena ingat, AE86 model 80-an dibuat atas base Toyota Corolla, dan Corolla pada masa itu ialah kereta pacuan roda belakang. Tetapi untuk 86 dan BRZ modern tak ada platform pacuan roda belakang sahaja. So dia terpaksa bangunkan sebuah model baru, dan model 2022 ni adalah ganti untuk model sekarang, merupakan second generation. Apa dia? Tak ada tembok. Dia macam ni tuan-tuan. Untuk kereta-kereta sport pada hari ini, nak buat dia memerlukan belanja yang sangat tinggi, dan kita kena faham bahawa permintaan kereta penumpang pada hari ini lebih banyak pada SUV. Semua orang nak beli SUV. Sama lah, korang semua nak beli SUV. Jadi pembuat-pembuat kereta, kalau dia nak buat kereta sport tu, dia kena fikir 1000 kali. Susah dan juga banyak belanja. Jadi untuk membuat line up dalam kelas sport car itu sendiri, mereka perlu berhati-hati. Dan sebagai Toyota, iyalah dia kan kira macam syarikat induk kepada Subaru. Jadi dia dah fikir dah, 86 ni akan jadi base model, model entry level untuk sport car dia. Enjin depan, pacuan roda belakang, coupe kecil 50-50, dan
enak dipandu. Kuasa dia ala kadar, cukup-cukup. 228 horsepower cukup lah tu. Kemudian dia ada kelas tengah, dia ada GR Yaris hatchback kecil sikit, 2 doors, 4 wheel drive 1.6 turbo. Kemudian dia ada yang high range dia, Toyota Supra yang dia buat dengan BMW tu lah, enjin 3 liter, pacuan roda belakang, coupe yang besar sikit. Itulah dia. Jadi anak-anak muda semua faham ke tidak? Itulah cerita tentang Subaru BRZ 2022. Ni kenapa ni? Jangan lupa like, share, subscribe. Mic kat sini. Mic kat sini. Tahu. Jangan skip iklan. Nak tahu nak cik kereta Supra ni. Supra. Supra pun boleh lah. Subaru lah.